Kita masuk kepada perbahasan bahasa Arab sekarang, tuan-tuan, ya, supaya tuan-tuan lebih jelas dan juga lebih faham apa yang Allah nak cuba sampaikan kepada kita dalam ayat ini, ya. Okey, sekarang tuan-tuan. Perkara yang pertama yang saya nak minta tuan-tuan buat ialah potong ayat menjadi jumlah yang sempurna. Ya. Kita dah belajar, tuan-tuan, ya. Kita dah belajar. Syarat untuk tuan-tuan potong ayat tersebut menjadi satu jumlah yang sempurna, pastikan potongan ayat tersebut tidak tergantung, tuan. Ya, selagi mana tergantung dengan yang lain, maka ayat tersebut tuan-tuan tidak boleh potong. Boleh? Baik, soalan saya ialah, ayat kita pada malam ini, agak-agak tuan-tuan ada berapa jumlah? Ada berapa perkara yang Allah nak cuba sampaikan kepada kita, tuan-tuan? Walaqad arsalna, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam, ila qaumih, kepada kaumnya. Falabitha fihim, maka dia telah tinggal bersama dengan mereka. Alfasanatin, selama 1000 tahun. Illa khamsina ama, ya, dikurangi 50 tahun. Fa'akhadhahumut tufan, lalu taufan telah menimpa mereka. Wahum zalimun, dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Betul tak? Baik. Kaedah yang pertama yang kita cuba ajar pada tuan-tuan, pastikan ayat tersebut tidak tergantung. Itu syarat utama kita, tuan. Ya. Tidak tergantung. Jadi tuan-tuan mesti berhajat kepada mafhum saya dahulu, tuan. Ya. Sebab kita nak cuba tuan-tuan tengok dulu, ya, secara mafhum yang saya berikan ayat kita pada malam ini, tuan-tuan. Saya tulis peluang kedua. Tuan-tuan boleh jawab sekali lagi, tuan-tuan. Saya nak tengok, tuan-tuan, ya. Ayat kita pada hari ini ada 3 jumlah ke, 4 jumlah ke, 5 jumlah, tuan, ya. Pastikan cerita kita satu-satu potongan tersebut tidak tergantung maknanya. Walaqad arsalna, dan sesungguhnya arsalna, kami telah mengutuskan Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam, ya, ila qaumih, kepada kaumnya. Falabitha fihim, maka dia telah tinggal bersama-sama dengan mereka. Alfasanatin, selama 1000 tahun. Illa khamsina ama, dikurangi 50 tahun, iaitu 950 tahun. Fa'akhadhahumut tufan, lalu taufan telah menimpa mereka. Wahum zalimun, dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi kaedah yang pertama yang saya cuba ajar pada tuan-tuan, ya, ini adalah kaedah yang paling tepat, iaitu mestilah lihat pada terjemahan mafhum, ya. Setiap orang mesti berusaha untuk dapat capai mafhum ini, tuan, ya. Baik. Syarat mafhum tersebut saya dah tetapkan, syaratnya ialah tidak tergantung. Itu je syaratnya, tuan. Pastikan ayat yang kita potong itu tidak tergantung, ya. Pastikan dia boleh difahami dengan sendiri. Baik, alhamdulillah semua dah jawab 4, ada yang masih lagi ada 3, ya. Okey, sekarang kita cuba sama-sama, tuan. Kalau saya tanya, tuan-tuan, rangkap yang pertama. Rangkap yang pertama, ya. Bermula daripada walaqad. Ada wa ke tak ada wa, tuan? Ada wa, tuan, ya. Walaqad, tuan. Sampai mana tuan-tuan nak potong untuk yang pertama? Jawab, tuan-tuan. Walaqad sampai mana, tuan-tuan? Syarat utama kita ialah tidak tergantung. Itu sekarang yang saya cuba latih pada tuan-tuan untuk peringkat awal. Ya.
Sebab kita nak dengar terjemahan mafhum pun macam masih sama-sama kan. Sekarang kita nak cuba latih dulu. Sebab itulah terjemahan mafhum yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran. Ya? Okey, sekarang jawab soalan saya. Jumlah yang pertama bermula daripada walaqad sampai mana tuan-tuan nak potong? Qaumihi ahsantum. Ya? Yang ni bagi saya tuan-tuan tidak ada masalah. Ya? Baik, jadi kalau tuan-tuan tengok yang pertama, walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Jelas tuan-tuan ya, tak ada masalah ya. Jawapannya betul tuan-tuan. Ini adalah rangkap yang pertama. Selesai tuan-tuan. Baik, sekarang pergi pada rangkap yang kedua pula. Bermula daripada falabisa. Rangkap yang kedua, falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Betul tuan? Maka Nabi Nuh alaihi salam telah tinggal bersama-sama dengan mereka selama 1000 tahun. Sampai situ saja ke? Salah tuan ya. 1000 tahun dikurangi 50 tahun ya, sebab kita nak bagi tahu Nabi Nuh alaihi salam tinggal bersama dengan kaumnya selama 950 tahun. Rangkap yang ketiga tuan-tuan. Rangkap yang ketiga ya. Baik. Rangkap yang ketiga bermula daripada fa'akhoza. Fa'akhozahum. Jadi sekarang Allah dah bagi tahu kepada kita dua perkara. Yang pertama, Nabi Nuh, Allah utuskan Nabi Nuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah nak bagi tahu Nabi Nuh itu tinggal bersama dengan kaumnya selama 950 tahun. Baik. Yang ketiga pula tuan. Fa'akhozahum. Sampai mana tuan? At-Tufan. Cerita yang ketiga Allah nak cuba sampaikan kepada tuan-tuan. Ya. Selepas mana tamatnya 950 tahun dakwah Nabi tuan-tuan. Akhirnya Allah hantar apa tuan? Allah hantar bala lah tuan-tuan. Ya. Allah hantar azab kepada mereka tuan-tuan. Ya. Sebab dah 950 tahun tuan-tuan. Cuma amatlah lama tuan ya. Sampai satu tahap tuan tengok pada ayat yang lain Nabi Nuh buat apa tuan? Nabi Nuh angkat doa tuan. Angkat doa tuan, angkat tangan, minta dengan Allah Taala supaya apa tuan? Kaumku yang ada ini dihapuskan, dihancurkan supaya tidak merosak generasi yang akan datang. Sampai tahap itu tuan. Sebab apa tuan? Bayangkan 950 tahun dakwah Nabi SAW, dia tak ikut tuan. Dia satu tempoh yang cukup lama nak bagi tahu, hatinya cukup keras tuan. Akhirnya Nabi Nuh tuan, dalam ayat yang lain kalau tuan-tuan cari, insya-Allah tuan-tuan akan jumpa Nabi Nuh alaihi salam angkat tangan tuan, doa betul-betul dengan Allah Taala supaya dihancurkan, dihapuskan kaumnya, supaya kaumnya ini tidak merosakkan generasi yang akan datang. Nampak tuan ya? Sebab itulah cerita ini tuan, kalau kita bincang pada minggu depan, yang mana ketika mana diturunkan azab Nabi Nuh alaihi salam kepada kaum Nabi Nuh tuan, bumi ini tuan, Allah keluarkan, Allah jadikan banjir tuan, Allah turunkan hujan daripada langit, Allah keluarkan air daripada bumi tuan, sehingga bumi yang bulat ini tuan, yang bujur ini, tak kira bulat ke bujur ini tuan, tidak ada sedikit pun daratan selama 3 hari 3 malam. Bayangkan tuan, ya. Siapa yang mati dalam keadaan lemas tuan, itu antara azab yang sangat-sangat pedih di atas dunia. Sebab itulah Allah pilih Firaun tuan, mati di dalam sungai tuan. Sebab antara azab yang paling pedih atas dunia tuan, ialah mati dalam keadaan lemas tuan. Ya. Jadi Allah hantar tuan ya, yang ketiga. Baik. Yang keempat tuan.
Okey, yang keempat, jawab tuan. Yang keempat tuan, wahum sampai mana tuan? Ya. Confirm lah tuan-tuan akan jawab sampai zalimuna. Ya. Wahum zalimuna. Ya. Baik, jadi tuan-tuan. Dalam ayat kita hari ini tuan-tuan ada 4 potongan, ada 4 cerita tuan ya. Sebab itulah saya ajar pada tuan-tuan perkara yang pertama ingat tuan-tuan. Ya, kaedah yang pertama yang tuan-tuan mesti semua usaha mestilah faham mafhum ayat tersebut supaya tuan-tuan boleh kenal pasti ayat ini ada berapa cerita. Boleh tuan? Sebab itu adalah kaedah yang paling tepat tuan. Kaedah yang paling apa tuan? Yang paling tepat ya. InsyaAllah kita akan bagi kaedah yang kedua selepas ini. Bermakna tuan. Kita tengok dekat depan tuan ya. Bermakna tuan. Tuan-tuan kena faham 2 perkara. Yang pertama Allah nak sampaikan kepada kita 4 maklumat. Boleh? Yang pertama Allah utuskan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh tinggal bersama dengan kaumnya selama 950 tahun. Kemudian akhirnya selepas 950 tahun Allah hantar bala tuan ya, iaitu diutuskan taufan ya. Kalau tuan-tuan kaji betul-betul taufan, tengok dalam kitab tafsir, angin yang berserta dengan hujan yang lebat ya. Tak boleh bayangkan macam mana ya. Baik, kemudian yang terakhir, apa sebab tuan? Apa sebab tuan Allah hantar taufan itu? Jawapannya sebab mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Bermakna tuan-tuan kena ingat, jangan sekali-kali berlaku zalim tuan, sebab setiap perkara yang zalim pasti akan menerima balasan yang buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu perkara yang pertama ya. Perkara yang kedua tuan. Ya, perkara yang kedua. Secara automatik tuan-tuan boleh faham ayat ini sebenarnya ada 4 tanda wakaf. Ada 4 apa tuan-tuan? Ada 4 tempat yang kita boleh wakaf dan juga ibtidak. Boleh tuan-tuan? Bermakna ayat yang pertama sampai dekat kaum ni, seterusnya begitulah. Boleh tuan? Bermakna tuan-tuan boleh baca secara tenang tuan-tuan, ayat kita ada 4 wakaf. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Itu yang pertama. Falabisa fihim alfasanatin illa. Saya wakaf dekat illa. Jadi bermakna sempurna ke tak sempurna? Masih belum sempurna. Ulang balik illa. Illa khamsina ama. Fa'akhadhahumut tufan. Wahum zalimun. Barulah menarik kita baca ayat Al-Quran tu kan. Ya. Sebab itulah menunjukkan bahawa kita faham apa yang kita baca ya. Jangan sekali nafas je tu kan. Apa benda yang kita baca pun tak tahu. Betul tuan? Itu sepatutnya bacaan kita. Kalau boleh wakaf tuan, sampai jumlah yang sempurna wakaf. Sampai jumlah yang sempurna wakaf tuan. Menunjukkan kita faham apa yang kita baca. Boleh? Sekarang tuan, kalau tuan-tuan perhati. Ya. Kalau tuan-tuan perhati tuan. Hari ini tuan, kita ada kaedah yang kedua. Ya, tuan-tuan ada kaedah yang kedua. Selain daripada lihat pada terjemahan mafhum. Boleh tuan? Baik. Apa dia kaedah yang kedua tuan? Cuba tengok apa kaedah yang kedua ya. Kaedah yang kedua yang tuan-tuan boleh pakai selepas ini ialah tuan-tuan boleh potong sebelum haraf atof.
Sebelum haraf apa tuan? Sebelum haraf atof. Ya, baik. Kalau tuan-tuan perhati tuan. Tuan-tuan perhati ya. Jumlah yang pertama tuan, walaqad arsalna nuhan ila qaumih. Itu jumlah yang pertama. Betul tuan? Baik. Kemudian nak masuk jumlah yang kedua tuan, dimulai dengan apa tuan? Dimulai dengan fa. Dimulai dengan apa tuan? Dimulai dengan fa. Fa haraf atof ke tidak tuan? Haraf atof. Betul tuan? Baik. Sekarang pergi pula pada jumlah yang kedua. Fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Itu jumlah yang kedua. Betul tuan? Kemudian kita nak masuk jumlah yang ketiga. Dimulai dengan apa tuan? Dimulai dengan fa juga. Maka dia adalah haraf atof. Betul tuan? Baik. Yang terakhir tuan, ya, fa'aqadahum tufan. Nak masuk pada rangkap yang terakhir dimulai dengan apa tuan? Dimulai dengan wa tuan, ya. Bermakna pada malam ini okey, baik sekarang tuan. Tengok balik dekat depan tuan, ya. Bermakna sekarang tuan-tuan kita dah bagi tahu ada dua perkara tuan-tuan, ya. Tengok balik. Tuan-tuan harap tuan-tuan tengok balik ya. Baik. Sekarang tuan, ayat yang kita bincang pada hari ini, yang pertama ada dua perkara yang Allah nak cuba sampaikan kepada kita, ya. Yang pertama, dari segi mafhumnya kita dah faham Allah nak cuba sampaikan kepada kita ada 4 maklumat dekat sini, ya. Yang kedua, automatik tuan-tuan boleh mengetahui di mana perlu kita wakaf sebenarnya. Dan di mana perlu kita mulakan tuan-tuan. Jadi kita dah bagi tahu selalu tuan-tuan. Sekiranya ayat tersebut sudah sempurna, maka tuan-tuan boleh teruskan tanpa ulang balik. Boleh tuan? Tapi sekiranya jumlah tersebut tuan-tuan berhenti di tengah-tengah, bermakna jumlah itu belum sempurna, maka waktu itu wajib ulang dahulu sebelum kita teruskan. Boleh tuan? Baik, itu dua perkara tuan, ya. Dan secara automatik pada hari ini, kita nak bagi tahu pada tuan-tuan, kita ada kaedah yang kedua yang tuan-tuan boleh pakai, ya. Tuan-tuan boleh pakai, iaitu kita boleh potong sebelum haraf atof. Sebelum apa tuan-tuan? Sebelum haraf atof, sebelum haraf penyambung cerita, ya. Tuan-tuan boleh potong sebelumnya, ya. Sebagaimana tuan-tuan dapat tengok pada contoh kita, ya. Cuma pesanan saya tuan. Cuma pesanan saya. Dengar betul-betul tuan. Ya. Untuk kaedah yang kedua ini tuan-tuan, dia hanya membantu tuan-tuan. Ya, saya ulang sekali lagi. Ya. Kaedah yang kedua ini hanya membantu tuan-tuan. Ya, hanya membantu, ya. Dia tidaklah tepat 100%, ya. Tidak apa tuan-tuan? Tidak tepat 100%, ya. Jadi minggu depan tuan-tuan, tuan-tuan akan jumpa satu keadaan walaupun dalam ayat tersebut ada haraf atof. Apa dia haraf atof tuan? Ada 5 tuan. Ya. Ada wa, kita ada fa, kita ada summa, kita ada au, kita ada am tuan, ya. Jadi hari ini kita nak bagi tahu yang pertama, kita ada kaedah yang kedua yang mana tuan-tuan boleh potong sebelumnya. Ya, kita boleh tuan-tuan potong, ya. Tapi kaedah yang kedua ini tidak tepat 100%. Saya ulang sekali lagi, ya. Kaedah yang kedua ini tidak tepat 100%. Dia hanya membantu kita. Boleh tuan? Jadi kaedah yang paling tepat yang mana tuan? Tetap nombor 1. Boleh tuan?
Sebab ada keadaan nanti pada minggu depan tuan-tuan akan nampak tuan-tuan. Ya? Satu contoh, walaupun dalam ayat tersebut ada haraf ataf di tengah-tengah ayat kita, tapi tuan-tuan tak boleh potong sebelumnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apabila tuan-tuan potong, maka ayatnya akan tergantung. Jadi kalau ayatnya tergantung, maka sempurna ke tidak satu jumlah tuan? Tidak sempurna. Boleh tuan? Jadi hari ini saya nak bagi tahu, kita ada kaedah yang kedua dinamakan sebelum haraf ataf. Jelas ke tidak tuan? Jadi hari ini kita nak tunjuk pada tuan-tuan, kita ada kaedah yang kedua iaitu ialah sebelum haraf ataf. Baik. Sekarang tuan-tuan, kita akan bahaskan pada tajuk ulangan yang seterusnya ya. Okey. Jadi hari ini tuan-tuan ada kaedah yang kedua ya. Okey, sekarang. Jadi tajuk yang pertama hari ini, poin utama kita pada hari ini ialah tuan-tuan ada kaedah yang baru. Ya. Kaedah baru tuan-tuan ya. Selain mafhum. Itu poin kita yang pertama ya. Okey, baik. Sekarang kita nak buat sedikit ulangan tuan-tuan. Kita nak buat sedikit ulangan supaya tuan-tuan lebih jelas dan mudah untuk kita praktik sekarang ya. Baik. Sekarang tuan-tuan dah potong tadi ya. Tuan-tuan dah potong ayat kita tadi berpandukan kepada terjemahan mafhum dan juga berpandukan pada kaedah yang baru sahaja kita belajar tadi iaitu sebelum haraf ataf. Ayat kita pada pagi ini ayat kita pada malam ini ada 4 potongan, ada 4 cerita, ada 4 wakaf. Betul tuan? Ya, baik. Jadi kita nak ulang tajuk jumlah sekejap tuan. Jumlah ataupun rangka. Baik.